korang pernah dengar tak kisah mengenai seorang lelaki yang hilang selama 10 tahun, kemudian mayat ni dijumpai di belakang peti sejuk? Hai, Assalamualaikum semua, welcome back to the Kanyas channel. Okey, jadi kisah mengenai seorang lelaki ni, mayat ni ditemui di belakang peti sejuk setelah hampir 10 tahun dia hilang. Okey, jadi alkisahnya, satu supermarket ni telah dikosongkan pada tahun 2016 dan kemudian pada tahun 2019 barulah ada sekumpulan kontraktor ni di mana dia datang kepada supermarket tu untuk membuat pembersihan lah. Dia macam nak buka balik lah, nak gunakan balik supermarket tu. Waktu dia orang nak buat pembersihan tu lah, dia terjumpa satu rangka manusia di belakang peti sejuk. Tu yang menjadi misteri di mana siapa punya rangka, siapa punya mayat di belakang peti sejuk tu. Jadi selepas rangka tu dibawa ke Iowa untuk buat bedah siasat, jadi telah terbukti bahawa rangka tersebut adalah milik Larry Ellie, di mana Larry telah hilang 10 tahun yang lepas. Okey, jadi macam mana Larry ni boleh ada dekat belakang peti ais tu? Soal kisahnya, Larry ni dilaporkan hilang pada tahun 2009. Pada waktu terakhir Larry ni hilang, parents ni bagi tahu yang last dia nampak Larry tu, dia tinggalkan rumah dalam keadaan tak berkasut, tak pakai stokin, tak bawa kunci dan juga tak bawa kereta. Jadi maksudnya dia selai pinggang je lah, dia keluar macam tu je. Sebelum Larry ni dilaporkan hilang, family Larry ni bagi tahu Larry ni macam ada alami mental health issue. Dia macam ada gangguan mental lah sebelum dilaporkan hilang tu. Pada satu hari ni, mak Larry bagi tahu bahawa masa Larry ni balik daripada kerja, masa tu dia orang macam ada buat jamuan makan lah, Thanksgiving. Larry ni nampak macam sedikit keliru, macam ada sesuatu yang ganggu fikiran dia. Dan dia bagi tahu kat mak dia yang jantung dia rasa macam sakit, rasa macam berdegup kuat dan dia perlukan gula untuk menenangkan rasa tak selesa tu lah. Dan lagi menakutkan apabila dia bagi tahu dekat mak dia ni, dia rasa macam ada orang ikut dia, ada sesuatu yang mengikut dia. Itu yang membuatkan dia bertambah takut. Keluarga Larry ni berpendapat mungkin Larry ni ada gangguan mengenai depression dia, ada relate dengan sakit anxiety dia. Jadi itulah keluarga dia pun macam tak adalah nak ambil berat sangat. Mungkin dia fikir okay, mungkin Larry ni kena anxiety macam tu. Sewaktu dia hilang tu pun, credit card, dia punya debit card dia pun tak ada digunakan. Maksudnya memang tak dapat nak trace lah. Dia terus hilang macam tu je. Doktor berpendapat dia hilang tu sebab dia depressed. Diorang ni buat conclusion lah macam mungkin ni dia lari daripada rumah sebab dia terlampau tertekan. Sebab dia kan dah start mula berhalusinasi, dah start dengar benda pelik-pelik. Itulah yang doktor suspect. Okay, jadi of course lah sebagai parents kan, sebagai mak ayah Larry ni, diorang lah yang paling sedih, yang paling susah hati. Sebab macam tanda soal, mana nak pergi tiba-tiba je terus hilang macam tu kan. Diorang ada tampal notice, kalau korang nampak tepi ni, diorang ada tampal di mana tempat, tapi memang tak ada info apa-apa langsung. Keluarga Larry ni pun macam dah putus harapan lah. Jadi mengikut bekas pekerja di Northfield Supermarket ni, diorang ni macam ada satu habit di mana kalau macam diorang ni stres dengan kerja diorang ataupun macam diorang nak hilangkan penat diorang bekerja seharian, diorang akan panjat atas peti sejuk tu untuk hilangkan stres diorang sekejap. Sebab peti ais tu tinggi tau. Mengikut andaian mereka, mungkin sewaktu Larry ni hilang, dia panjat peti ais tu dalam keadaan depressed, dalam keadaan tertekan. Mungkin dia panjat peti ais tu untuk dia macam hilangkan sedikit lah dia punya rasa gelisah dia tu, macam yang dia biasa cerita dekat mak dia kan. Mungkin waktu dia panjat peti ais tu, masa tu lah si Larry ni terjatuh ke belakang peti sejuk. Lepas terjatuh tu, dia terperangkap lah dekat belakang peti sejuk tu setinggi 12 kaki, kelebaran 18 inci. Jadi dia tersepit lah belakang tu antara peti sejuk dan dinding. Mungkin Larry tu dia ada minta tolong, dia ada menjerit-jerit minta tolong dekat belakang peti ais tu, tapi disebabkan peti ais tu terlampau kuat bunyi dia, sebab itulah orang yang berjarak 2 meter je daripada Larry ni tak boleh dengar. Kisah dia jadi lebih kalut lagi apabila pada hari kejadian tu Larry sepatutnya tak kerja. Kalau ikutkan jadual kerja dia, sepatutnya pada hari kejadian tu Larry dia cuti, dia off. Tapi pada waktu kejadian tu dia datang kerja. Supermarket tu besar atau kurang, mungkin ada CCTV, tapi CCTV tu mungkin bahagian yang tempat Larry ni jatuh tak ada.
Sebab itulah lagi merumitkan keadaan. Lagi bestnya pula manager tak tahulah dia orang nak lepas tangan ke apa ke. Buat andaian senang je lah. Yang memang Larry tak ada pun datang kerja, dia orang tak nampak pun Larry. Jadi dia orang tak adalah nak buat operasi cari dekat dalam tempat kerja Larry ni. Supermarket ni dia beroperasi waktu Larry tu hilang tahun 2009. Kemudian pada tahun 2016, di mana setelah 7 tahun rangka dia, mayat dia ada dekat belakang peti ais tu, supermarket ni tutup. Dan kemudian selepas 3 tahun, maksudnya pada tahun 2019 itulah masa mayat Larry dijumpai tu, masa itulah baru macam kontraktor datang balik, macam diorang nak buka balik lah supermarket tu balik. Dan itulah yang sadisnya diorang jumpa mayat lah. Jadi isu lah kat situ, macam terutama parents lah. Parents macam sedih lah sebab diorang berharap sangat yang anak dia hidup. Okay, at least anak dia hilang, biarlah anak dia larikan diri daripada rumah ke, asalkan anak dia hidup. Tapi sadisnya bila dapat tahu je anak dia mati dalam keadaan macam tu, nak pula dekat je dengan rumah dia dan dekat tempat kerja dia tu pula. Jadi parents dia rasa macam terkilan lah, ralat lah kat situ. Kini saya ada terjumpalah komen pembeli yang biasa beli dekat supermarket tu sebelum ni Dia biasa pergi shopping dekat supermarket tu, okay, dan memang ada bau busuk yang sangat menyengat. Bila pergi dekat satu kawasan tu, ramai yang buat report dekat pihak pengurusan supermarket tu. Tapi semuanya tak dilayan. Dia orang punya staff, dia pekerja dekat supermarket tu semua berpendapat, berandaian yang bau busuk tu adalah mungkin daripada bangkai tikus ataupun mungkin daripada sisa buangan ayam ke daging ke. Silap jugalah kepada manager pihak pengurusan supermarket tu, di mana diorang tak buat pembersihan secara mendalam. Kira polis classifiedkan Larry ni mati mengejut. Kalau ikutkan supermarket ni nak dibuka semula, tapi ni saya tak pasti sekarang ni dah dibuka semula ke ataupun tak jadi. Masing-masing takut lah kalau nak pergi balik sebab dah tahu ada kes kematian. Larry ni waktu dia keluar daripada rumah tu, dipercayai dia bergaduh, ada macam sedikit isu lah, sedikit perbalahan lah dengan mak ayah dia. Okey, jadi sebab itulah dia macam tak inform pun dia nak pergi mana. Korang kalau gaduh teruk macam mana pun dengan parents korang ataupun dengan orang, dengan kawan korang ke, dengan suami isteri korang ke, at least korang bagi tahu korang pergi mana. Tinggalkan nota simple, saya pergi kedai mamak kejap ke, at least bagi tahu, jangan terus hilang macam tu je. Itu je daripada Nisa untuk video kali ni. Okey, korang boleh komen dekat bawah kalau korang ada cerita lain yang nak Nisa sharekan dengan korang semua. Korang boleh subscribe channel ni, like, comment and share. Okay, so bye. Assalamualaikum. Stay safe. Picnic with my best friend.